Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama berhimpun dan berkumpul di Masjid Macang Bubuk, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, daerah bersebelahan dengan Kulim, Masya Allah. Dan kita bersyukur atas nikmat daripada Allah yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, dua nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, Masya Allah. Dan dua nikmat ini adalah nikmat yang paling bernilai tinggi, lebih daripada dunia dan lebih daripada akhirat, Masya Allah. Tanpa iman seorang tak boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman seorang boleh masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dan tak lupa untuk kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga baginda dan juga sahabat-sahabat baginda amnya dan juga para pengikut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas singgahlah ke negeri akhirat. Baik tuan-tuan, tajuk kita pada malam ini iaitulah tajuknya berkenaan tentang mukjizat Nabi kita Isa alaihi salam. Dan juga Nabi Isa AS bukanlah Tuhan, dan mereka, yakni Bani Israel, tidaklah membunuh Nabi kita Isa AS, dan juga tidak mereka salib. Wa ma qatalahu yaqina, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa AS. Dan ketika mereka membunuh sahabat Isa namanya Yuda Iskariot, mereka juga tak yakin apakah itu yang mereka bunuh Isa ataupun bukan. Kerana mereka mengira bahawasanya yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihi salam. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, barrafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Allah Ta'ala kata Allah angkat Isa alaihi salam. Jadi Allah angkat Nabi Isa naik ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tak bunuh Isa, mereka tak palang, yakni tak salib Nabi kita Isa AS. Bahkan Allah Ta'ala menyerupakan rupa Yudas Iskariot, sahabat Isa yang dikatakan dalam riwayat sebagai pembelot. Maka dialah yang diserupakan wajah Isa AS, dan dialah yang disalib. Dan ketika mana dia nak dibunuh, dia pun kata sendiri, dia kata aku bukan Isa, tapi dia tetap dibunuh kerana wajahnya, rupanya sebiji macam Nabi kita Isa AS. Dan Allah Ta'ala menekankan mereka tak bunuh Isa. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu, yani wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan akhir ayat itu, wa ma qataluhu yaqina, ketika mereka bunuh kawan Nabi Isa AS, mereka pun tak yakin. Masya Allah, mereka juga ragu apa benar Isa yang kita bunuh ataupun tidak. Padahal bukan Isa AS. Isa Allah Ta'ala angkat naik ke langit. Disebut dalam surah An-Nisa ayat 157 dan 158. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Isa AS, Masya Allah, seorang Nabi
yang merupakan akan turun di akhir zaman, dan dia adalah nabi sebelum nabi yang lain kan. Maknanya selepas nabi kita Isa barulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Muhammad adalah penutup sekalian para anbiya alaihi wassalatu wasallam. Ini disebut dalam Quran, Nabi Muhammad bukanlah ayah di antara salah seorang daripada kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penyudah bagi sekalian para anbiya alaihi wassalatu wasallam. Dan Nabi SAW bersabda, la nabiyya ba'di, tak ada lagi nabi selepas daripada aku. Jadi Nabi Muhammad nabi terakhir. Akan tetapi Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman juga ada peranan dia, Masya Allah. Maka dia akan turun daripada langit dengan izin Allah Ta'ala, dan waktu itu Masya Allah ada tugas dan amanah yang perlu dilaksanakan oleh Nabi kita Isa alaihissalam. Antaranya membunuh Dajjal, yang kedua mematahkan salib, yang ketiga membunuh khinzir, yang keempat hapuskan jizyah, yang kelima memimpin kebenaran, yang keenam memimpin dengan penuh keadilan, yang ketujuh Masya Allah akan berdoa kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara tugas-tugas Nabi kita Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti di akhir zaman di Damaskus ataupun Damsyik di bumi Syria. Di Menara Putih dia akan turun, Masya Allah. Dia memakai pakaian berwarna putih yang sedikit kekuning-kuningan disebutkan oleh Nabi SAW. Di kanan dan kirinya ada dua orang malaikat, Masya Allah, yang akan meruntun Nabi kita Isa alaihissalam. Dia pegang Isa turun daripada langit. Rambutnya Masya Allah panjang Nabi Isa, tak lurus tak geriting, ada gelombang, lebih kurang macam Nabi SAW. Dan wajahnya dikatakan merah keputih-putihan, putih kemerah-merahan. Masya Allah, itulah Nabi kita Isa alaihissalam. Dan dia antara Nabi yang menjadi makmum di belakang seorang awliya, para wali Allah Ta'ala, iaitulah Imam Mahdi Al-Muntazar. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, Nabi kita Isa alaihissalam memiliki beberapa mukjizat. Mukjizat Nabi kita Isa alaihissalam begitu hebat, Masya Allah. Tuan-tuan, antara mukjizat Nabi kita Isa alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim suratul Maidah ayat yang ke-110, 110. 110 ni Masya Allah adalah jumlah ayat dalam surah Al-Kahfi. Tuan-tuan, siapa baca surah Al-Kahfi terselamat daripada fitnah Dajjal. Surah Al-Kahfi berapa ayat? 110, 110. So bila kita tengok di dalam surah Al-Maidah ayat 110, Masya Allah, diceritakan di situ tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ada banyak tuan-tuan mukjizat Nabi Isa. Allah Ta'ala kata, "Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik idh ayyatuka bi ruhil qudus tukalliman nasi fil mahdi wa kahla." Allah Ta'ala kata, "Hai Isa, ingat dan kenanglah nikmat yang telah kuberikan padamu, wahai Isa, dan kepada ibumu Maryam As-Siddiqah, yakni Maryam yang suci dan benar, Masya Allah, tak pernah berdusta, Masya Allah. Dan juga wahai Isa, ingatlah dan kenanglah, aku telah kirimkan kepadamu satu orang malaikat, Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihi salam. Dan kenang wahai Isa alaihi salam, ketika mana kamu berkata-kata kepada manusia, ketika itu kamu dalam buayan, masih kecil, masih menyusu, tapi sudah boleh bercakap dengan manusia, Masya Allah. Dan kamu boleh berkata-kata dengan peta, dengan fasih, dengan hikmah, ilmu, kebijaksanaan kepada manusia waktu itu, walaupun kamu sudah mencapai usia remaja dan dewasa, Masya Allah. Dan ingat wahai Isa alaihissalam, ketika mana aku ajarkan padamu kitab, dan aku berikan kepadamu kepandaian, hikmah, kebijaksanaan, dan aku berikan kepadamu kepandaian dalam ilmu Injil dan juga ilmu dalam kitab Taurat, yakni Taurat Nabi Musa dan Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam sendiri.
Dan ingat wahai Isa alaihissalam, antara mukjizatmu lagi Allah Ta'ala kata, ketika mana engkau bentuk tanah, kau ambil tanah liat lalu engkau bentuk menjadi seekor burung dengan izin aku, kata Allah Ta'ala. Kemudian kau tiup burung yang kau bentuk tadi, tiba-tiba dengan sebab kau tiup tadi berubah daripada bentuk burung yang menjadi tanah, tiba-tiba berubah menjadi seekor burung yang hidup dan boleh terbang. Allahu Akbar. Nabi Isa tiup je tuan-tuan. Dia tiup, ihya, dia kata hiduplah biiznillah, dengan izin Allah. Hidup burung tadi tuan-tuan, terbang, Masya Allah, tabarakallah. Nah, terbang dia tuan-tuan. Jadi hebat Nabi kita Isa alaihissalam. Ingat wahai Isa alaihissalam, burung itu hidup dengan izin aku juga, biizni, Allah Ta'ala kata. Dan ingat wahai Isa, ketika mana engkau menghidupkan orang yang mati, wa tukhrijul mauta biizni. Jadi Allah Ta'ala kurniakan satu lagi mukjizat kepada Isa, boleh menghidupkan orang yang mati. Masya Allah. Contoh tadi burung kan mati tuan-tuan, daripada bentuk tanah dia buat bentuk burung, kemudian dia tiup, hidup dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ingat wahai Isa, ketika mana engkau sembuhkan penyakit orang yang buta. Orang buta Nabi Isa usap, Masya Allah, dia dengan tangan dia al-masih, dia usap macam tu, tiba-tiba orang buta tadi boleh melihat. Subhanallah. Semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ingat juga wahai Isa, ketika mana engkau menyembuhkan penyakit orang yang terkena penyakit kusta, baros kita panggil, penyakit kulit. Masya Allah. So bila kena penyakit kulit, jumpa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa doa saja dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam usap saja dengan izin Allah, sembuh penyakit tersebut tuan-tuan. Dan ini antara penyakit yang kita doa kepada Allah setiap hari di musim PKP. Masya Allah. Apakah doanya? Allahumma inni a'udzubika minal junun wal juzam wal baros was sayil asqam. Al baros maknanya apa? Iaitulah penyakit kusta. So antara satu doa yang Nabi SAW berlindung pada Allah, dan doa itu pun kita doa sekarang, ya Allah lindungi aku daripada penyakit gila, ya Allah lindungi aku daripada penyakit sopak, ya Allah lindungi aku daripada penyakit al-baras, al-juzam. Masya Allah. Penyakit apa tu tuan-tuan? Penyakit gila, penyakit sopak, lagi penyakit wabak. Wa min sayil asqam, dan daripada segala penyakit-penyakit yang berjangkit, penyakit-penyakit yang berbahaya yang menyebabkan manusia takut, termasuklah wabak yang ditakuti manusia sekarang ini. Masya Allah. Dan antara mukjizat Nabi kita Isa alaihissalam lagi, Allah Ta'ala memberikan kepada Isa keselamatan, pemeliharaan. Masya Allah. Ketika dikejar oleh orang Bani Israel nak bunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa. Bani Israel kepunglah Nabi Isa alaihissalam bersama dengan para hawariyin. Hawariyin ni apa? Pembantu-pembantu Nabi Isa alaihissalam. Ada berapa orang? 12 orang. 12 orang pembantu Nabi Isa. Nabi Isa seorang. So semua 13 orang. Nak bunuh Nabi Isa, Allah Ta'ala angkat Nabi Isa alaihissalam. Yang diserupakan itu adalah hawariyin, salah seorang yang dikatakan sebagai pembelot, maka dialah yang disalib. Jadi mereka pun kira, hawariyin 12 orang, termasuk Isa 13 orang. Bila mereka kira jumlah orang-orang yang mereka tangkap ketika itu setelah membunuh Yudas Iskariot, semuanya berjumlah 12 orang. Mana lagi seorang? Tuan-tuan, termasuk Isa 13 orang. Tapi bila mereka kira hanya 12 orang, termasuk orang yang mereka bunuh dan mereka salib. Jadi satu orang tak ada. Jadi yang seorang itulah Nabi Isa alaihissalam yang Allah Ta'ala naikkan, angkatkan dia ke langit. Masya Allah. Dan Nabi Isa, Allah Ta'ala kata, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuh Isa dengan yakin. Mereka pun ragu ketika membunuh sahabat Isa alaihissalam, apa benar Isa ataupun bukan. Tapi mereka bunuh juga tuan-tuan.
Mereka salib dan mereka kata wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kata mereka yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 157, mereka kata kami telah membunuh Isa alaihi salam putra Maryam As-Siddiqah, seorang rasul, yakni utusan daripada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Ta'ala kata wa ma qataluhu, mereka tak bunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tak salib, tak palang Nabi kita Isa AS. Masya Allah, mereka tak salib, mereka tak bunuh Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi Allah menyerupakan sahabat Isa kepada Nabi kita Isa AS. Hak wajah sahabat tu, hak nama dia tuan-tuan, Yudas Iskandariot. Diserupakan wajahnya dengan Isa. Ini kerana sebahagian riwayat mengatakan kerana dia membelot Nabi kita Isa alaihissalam. Dia berkhianat, dialah yang memecahkan tempat persembunyian Nabi kita Isa alaihissalam. Dia beritahu pada Bani Israel, kalau saya beritahu kepada kamu tempat persembunyian Isa, apakah kamu berikan kepada saya harta sebagai upah, sebagai hadiah? Mereka pun bagilah, Masya Allah. Ada beberapa ribu, berapa dinar, berapa perak diberikan padanya. Dia pun kata Isa ada di atas bukit. Naiklah mereka tuan-tuan, naik, Masya Allah, jumpa. Tapi yang mereka jumpa cuma Hawariyun, bukannya Isa alaihissalam. Isa diangkat Allah Ta'ala ke langit. Tak ada, yang mereka bunuh bukan Isa, tapi Yudas Iskandariot. Allahu Akbar. Isa kat mana Ustaz? Isa alaihissalam Allah Ta'ala angkat dia naik ke langit, Masya Allah, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dia diangkat Allah Ta'ala naik ke langit. Nanti Masya Allah tabarakallah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana akhir zaman nanti untuk membantu Imam Mahdi Al-Muntazar. Ya, dia akan turun dengan izin Allah Ta'ala, dan dia akan bawa pedang dan akan bawa, dikatakan juga sebagai lembing. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ini bulan 12. Bila sebut bulan 12, orang akan sambut satu perayaan namanya Christmas. Masya Allah. Sempena apa tu? Tuan-tuan, hari Natal. Sempena apa? Sempena Isa alaihissalam. Mereka anggap sebagai Isa Jesus sebagai Tuhan, sedangkan Isa alaihissalam itu bukan Tuhan. Isa bukan Tuhan, dan Isa juga bukan anak Tuhan. Isa alaihissalam adalah Nabi dan seorang Rasul. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwa Isa ibn Maryam wa qala al-masih ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lid-dhalimin min ansar. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ma'idah, telah kafirlah orang yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu adalah Jesus ataupun Tuhan Isa alaihissalam. Jadi siapa mengatakan Jesus ataupun Isa itu sebagai Tuhan, maka dia kafir. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, hei Bani Israel, sembahlah kamu kepada Allah. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, dan aku bukan Tuhan. Masya Allah. Siapa yang syirik kepada Allah, haram baginya syurga dan tempat duduknya adalah neraka. Na'udzubillah. Maka tidak ada pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah tidak akan tolong, Allah tidak akan bantu bagi orang yang mengatakan Isa ataupun Jesus sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nanti di akhirat Allah tanya Isa, ya Isa, idh qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas attakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Nanti Allah tanya Isa, Isa, apakah kamu yang berkata kepada umat kamu, sembahlah aku dan ibu aku dua Tuhan selain daripada Allah? Masya Allah.
Isa, kamu kaya menyuruh umat kamu menyembah kamu sebagai Tuhan Yesus dan ibu kamu Maria dan juga aku sebagai Allah, 3 Tuhan? Isa alaihissalam jawab, Masya Allah, qala subhanak, wahai Tuanku, maha suci engkau. Mana Isa sucikan Allah dahulu, dan sucikan daripada sifat kekurangan. Masya Allah. Kata Isa, wahai Allah Ta'ala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu, tidak ada aku katakan seperti itu, an aqula laisa li bihaq, tidak layak untuk aku berkata seperti itu ya Allah, dan aku tak pernah pun menyuruh mereka mengatakan aku dan ibu aku Maryam sebagai Tuhan selain daripadamu ya Allah. Seandainya aku berkata begitu, kata Isa, in qultuhu faqad alimtah, kalau aku berkata begitu ya Allah, sudah pasti engkau tahu. Engkau Tuhan, engkau Allah, dan engkau tahu ya Allah. Dan engkau ya Allah ta'lamu fi nafsi, dan engkau tahu tentang diri aku ya Allah. Wala a'lamu fi nafsik, akan tetapi aku sebagai hamba-Mu ya Allah dan Rasul-Mu tak tahu apa yang ada pada zat-Mu ya Allah. Sesungguhnya innaka anta allamul ghuyub, engkau mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum, dan kata Isa, tidak ada yang kukatakan kepada mereka, yakni di kalangan Nasrani, di kalangan Bani Israel, melainkan illa ma amartu bihi, melainkan apa yang telah engkau perintahkan padaku ya Allah. Apa perintah Allah kepada Isa? Isa mau ajak Bani Israel sembah Allah Tuhan. Isa mau suruh mereka melakukan kebenaran, tinggalkan kemungkaran. Itulah yang kau perintahkan pada mereka ya Allah. Sebagaimana wahyu yang kau berikan padaku, maka itu juga yang kau sampaikan pada mereka. Ya Bani Israel, u'budullah rabbi wa rabbakum, sembahlah kamu kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Nah, jadi berdasarkan ayat ini tuan-tuan, Isa tak pernah pun kata dia Tuhan. Isa alaihissalam tak pernah pun suruh Bani Israel yang dikatakan sebagai golongan-golongan Kristian Nasrani itu, Masya Allah tabarakallah, menyembah Isa dan menyembah ibu kepada Isa, Maryam binti Imran. Isa alaihissalam tak pernah kata dia Tuhan, tuan-tuan. Tapi kenapa mereka mendakwa Yesus ataupun Isa itu sebagai Tuhan? Subhanallah, Isa tak pernah pun berkata begitu. Tak ada dalil mengatakan yang Isa alaihissalam sebagai Tuhan, dan Isa tak pernah pun berkata walaupun satu perkataan bahwasanya wahai aku punya umat kaum aku, sembahlah aku sebagai Tuhan dan ibuku 2 Tuhan selain daripada Allah. Tuan-tuan, tengok di dalam Quran surah Al-Maidah hak kita sebut ini, Masya Allah. Pada ayat 116 Allah Ta'ala tanya Isa seperti itu. Jadi di akhirat nanti dipanggil Isa, Isa, kau yang suruh kaummu sembah engkau, sembah ibu engkau dan aku sebagai 2 Tuhan selain daripada Allah? Kata Isa, maha suci engkau ya Allah, tak pernah aku kata begitu ya Allah. Jadi siapakah yang menjadikan Isa sebagai Tuhan? Iaitulah umat dia dan kaum dia yang mereka-reka Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Tuhan iaitulah Isa, Allah Tuhan kita, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu adalah Esa, Masya Allah, bukan Isa. Allah Ta'ala itu Esa. Esa maknanya tunggal, tuan-tuan, bukan maknanya Allah Ta'ala itu Isa. Siapa berkata Allah Ta'ala itu Isa putra Maryam, maka dia telah kafir. Allah Ta'ala kata, wa ma min ilahin illa huwa id, tak ada Tuhan melainkan Allah, dialah yang Esa. Jangan salah sebut, dialah yang Esa, bukan dialah Isa. Tidak, lebih kurang sama nama Isa dengan Isa alaihissalam. Isa iaitu maknanya tunggal, tak ada 2, tak ada 3, tak ada 4, la, tidak ada berbilang-bilang. Allah Ta'ala Isa, Masya Allah. Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada af'al, itulah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, nah,
Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata, seandainya ada Tuhan lagi selain daripada Allah, nescaya binasa, rosak, hancurlah Masya Allah manusia, dan hancurlah dunia, dan hancurlah bumi dan langit yang dicipta Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala Isa, Masya Allah, tabarakallah. Habis itu kenapa mereka sembah Isa? Hai kan? Masya Allah, tuan-tuan, mereka sudah diperdayakan oleh iblis dan syaitan yang dilaknat Allah Ta'ala. Menyembah selain daripada Allah adalah orang yang terpedaya, orang yang sudah ditipu. Siapa yang menipu mereka? Iblis dan syaitan. Macam mana iblis dan syaitan boleh menipu mereka? Kerana mereka mengambil daripada kitab-kitab yang bukan asli, yang bukan suci. Daripada kitab Al-Quran mereka tak mau ambil. Daripada Injil yang asli mereka tak ambil. Bahkan mereka ubah Injil kepada kitab-kitab yang lain, iaitulah kitab yang baru. Kalaulah Yahudi jadi kitab Talmud, kalaulah orang Nasrani Kristian, mereka jadikan kitab mereka sebagai kitab Bible. Masya Allah, yang benar adalah Al-Quranul Karim. La raiba fi hudal lil muttaqin, tak ada ragu dalam tu. Semua Allah nyatakan dalam Quran adalah hidayah, petunjuk, kebenaran dan keadilan. Semua ada dalam Quran. Tinggal rujuk je Al-Quran, tuan-tuan. Tapi mereka tak nak terima Quran. Masya Allah. Tapi walaupun begitu, dikatakan bahwasanya wa im min ahlil kitab illa la yu'minunna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Di kalangan ahlul kitab yang memahami Taurat dan Injil, pasti dan mesti akan beriman dengan Isa alaihissalam sebelum mereka mati. Jadi sebelum mereka mati, di kalangan pendeta rahib Nasrani, Kristian, di kalangan ahli kitab, Masya Allah, pasti beriman, percaya dengan Isa, dan pasti mereka akan peluk Islam sebelum mereka mati. Dan di hari akhirat nanti Nabi Isa AS akan disaksi setiap perbuatan yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Kalau mereka dakwa, kami sembah dulu ni Jesus, jadi Isa akan datang, aku bukan Tuhan. Akhir zaman Isa turun. Jadi yang menyembah Isa tu, Masya Allah, bila tengok Isa AS dah turun daripada langit, mereka tengok Isa, ya Isa, kami sembah Jesus, sembah kamu ini, Masya Allah, kamu Tuhan. Jadi Isa waktu tu, Masya Allah, akan mengatakan, aku bukan Tuhan. Dan Tuhanku adalah Allah, dan Tuhan kamu juga adalah Allah Ta'ala. Subhanallah. Waktu itulah simbolik mematahkan salib dengan erti hancurnya agama selain daripada agama Islam. Semua agama tak ada dekat dunia waktu itu. Ketika Isa turun, yang ada cuma agama Islam saja, tuan-tuan. Jadi semua orang akan masuk agama Islam. Yang tak masuk dalam agama Islam akan dibinasakan Isa alaihissalam terlebih dahulu. Kebanyakan mereka itu pengikut Dajjal, na'udzubillah min zalik. Maka mereka akan dibunuh dulu, Masya Allah, oleh tentera yang begitu hebat, yang sentiasa menang, tentera Al-Mahdi yang dinanti-nantikan sekarang. Ketika mana Isa AS turun, Isa akan patahkan salib. Makna patahkan salib, agama yang menyembah salib ataupun sebagai Jesus tidak ada waktu itu, tuan-tuan. Itu mereka ikut mana Ustaz? Agama apa? Mereka semua akan beriman dengan Isa dan beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Dalilnya tengok ayat 158 dan ayat 159. Allah Ta'ala kata, wa im min ahlil kitab, tidak ada daripada seorang pun ahlul kitab illa la yu'minunna bihi qabla mautih, melainkan beriman kepada Isa alaihissalam. Mereka pasti akan percaya Isa adalah manusia, dia adalah nabi, dan dia bukan Tuhan. Masya Allah. Sebelum mereka mati, mereka yakin dulu, beriman dulu, Masya Allah, baru mereka mati. Selagi tak mati, tuan-tuan, selagi itulah mereka tak beriman pada Allah. Mana kalau mereka akan mati, pasti mereka sudah memeluk agama Islam ataupun mereka sudah beriman kepada Allah dan kepada Isa alaihissalam.
Dan nanti di hari kiamat Isa akan jadi saksi perbuatan mereka. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhirat akan dihimpunkan semua nabi-nabi dan rasul. Yauma yajma'ullahu rusul fayaqulu madza ujibtum. Dihimpunkan semua nabi-nabi rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, Allah tanya pada mereka, madza ujibtum, bagaimana penerimaan umat kamu terhadap dakwah yang kamu sampaikan. Nabi Nuh ditanya, bagaimana dakwahmu Nuh? Nabi Nuh pun jawab, dakwaku sekian ya Allah, 83 orang je ikut aku naik kapal yang beriman, yang lain semua mati kau binasakan ketika banjir besar. Datang Nabi Ibrahim, bagaimana dakwamu wahai Ibrahim? Ibrahim AS pun jawab, begini dakwaku ya Allah, penerimaan daripada kalangan umatku, aku melahirkan Nabi dan melahirkan Rasul sebagai untuk mengembangkan dakwah di negara dan juga di dunia, di bumi pada ketika itu ya Allah. Dia pun cerita sikit. Masya Allah. Kemudian datang Nabi Musa, bagaimana dakwamu wahai Musa? Ya Allah, aku sudah berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun tak nak juga beriman, dan Masya Allah berkat kekuasaanmu hancur dia di Laut Merah ataupun hancur dia di lautan yang kau belah. Masya Allah. Kemudian datang Nabi Isa, Allah panggil Isa, Isa bagaimana dakwamu? Ya Allah, engkau lebih tahu, aku tak tahu ya Allah. Masya Allah. Ketika engkau falamma tawaffaitani, ketika engkau naikkan aku naik ke langit, maknanya angkat Isa AS naik ke langit, maka aku tak tahulah bagaimana dan seperti apa yang berlaku kepada umatku selepas itu. Berapakah umur Nabi Isa diangkat Allah ke langit? Ada kata umur 29, ada kata 30, 31, lebih kurang 30-an begitu tuan-tuan. Muda lagi Masya Allah. Sudah diangkat Allah ke langit. Tak mati sampai sekarang Ustaz, tak mati. Pernah tak orang jumpa dengan Isa? Pernah. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tu jumpa tu? Ketika Isra dan Mi'raj. Nabi SAW naik ke langit. Langit pertama jumpa Nabi Adam. Langit kedua jumpa dengan Nabi Isa AS. Dia keluar, Nabi Isa ni macam baru keluar dari bilik mandi tuan-tuan. Dikatakan rambutnya itu seperti basah, seperti macam pakai minyak, padahal tak berminyak pun. Masya Allah. Nah, keluar daripada bilik mandi. Masya Allah. Dan rambutnya panjang. Masya Allah. Nah, dan dia tidak lurus dan tidak geriting. Itu rambut Nabi kita Isa AS. Allah Ta'ala sudah pertemukan antara Nabi kita Muhammad dengan Nabi kita Isa AS. Subhanallah. Bila tu Ustaz? Isra dan Mi'raj. Dan Nabi kita Muhammad manusia yang paling kita percayai dan dipercayai. Masya Allah. Dia bersabda bahwasanya Isa AS akan turun di akhir zaman, membantu perjuangan Islam, membantu Imam Mahdi dan bala tenteranya, dan akan membunuh Dajjal, dan akan mematahkan salib, dan hapuskan jizyah yakni cukai, dan juga akan membunuh khinzir. Na'udzubillah. Ini tugas Nabi kita Isa AS. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, begitulah esok di hari akhirat akan dipanggil mereka. Bagaimana penerimaan umat kamu? Sekarang tuan-tuan, Nabi tak ada, Rasul tak ada, belum turun lagi ke Ustaz? Belum lagi. Kita yang menyambung dakwah Nabi SAW. Nabi Muhammad 1400 tahun dah wafat, lama dah Masya Allah. Tuan-tuan, siapakah yang menyambung dakwah Nabi SAW? Kita semua tuan-tuan. Masya Allah. Jadi kita mesti berdakwah kepada siapapun. Tuan-tuan, antara kita semua kita tak tahu siapa di antara kita yang menjadi penyebab orang lain dapat hidayah daripada Allah. Boleh jadi Masya Allah kameraman kita hak yang merakam, sebab orang tengok dia pun dengar Masya Allah, daripada filem, daripada rakaman yang dirakam, dia dengar, dia pun dapat hidayah di situ. Mana kita tahu orang Kristian boleh tengok kita punya ceramah Masya Allah. Dan boleh jadi juga Tok Imam ataupun Tok Bilal dengan suara azannya hari-hari melakukan azan Masya Allah, seorang pun dengar, yang bukan Islam pun dengar. Maka dia pun rasa macam ni kalimah yang begitu indah, yang sampai masuk ke dalam hati saya, sehingga dia katakan dia dapat hidayah kerana suara azan itu. Masya Allah. Saya pernah cerita dulu tuan-tuan, ada orang masuk Islam sebab suara azan saja. Allahu Akbar. Boleh jadi juga kita sebagai makmum biasa,
hari-hari datang masjid daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tak pernah tinggal solat berjemaah, duduk pula berjiran-jiran. Setiap hari, setiap kali dengan azan dia keluar rumah, sembahyang di masjid, balik pula waktu maghrib dengan azan, pergi lagi masjid, balik, Masya Allah. Kemudian waktu isyak dengan azan, pergi lagi masjid, ulang alik, Masya Allah. So jiran pun tengok, Allah baguslah dia ni, baguslah abang ni, baguslah jiran saya ni, Masya Allah. Orang ni taat pada Allah, orang ni kuat agamanya. Setiap kali dengar laungan azan, panggilan kalimullah, panggilan kalimat thayyibah, panggilan hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, dia datang ke rumah Allah Ta'ala menyaut seruan Tuhan dia. Betul-betul bagus, Masya Allah. So kawan tu pun rasa macam ada sesuatu yang luar biasa yang berlaku kepada orang yang dia tengok, yakni jiran dia yang kuat beragama itu, sehingga Allah Ta'ala campakkan hidayah ke dalamnya. Tuan-tuan, boleh jadi antara kita semua ada salah seorang daripada kita yang menjadi penyebab orang lain dapat hidayah Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, kalau dengan sebab kamu saja orang lain dapat hidayah Allah kerana tengok kamu, dengar suara kamu, melihat akhlak kamu dan tingkah laku kamu yang baik, Masya Allah, maka itu lebih baik min humratin ni'am. Kata Nabi, itu lebih baik di sisi Allah daripada Ferrari. Maksudnya daripada seekor kuda yang berwarna merah ke unta berwarna merah, Masya Allah. Maksudnya harga binatang paling mahal waktu tu warna merah, tuan-tuan. Sekarang ni contoh orang kata Ferrari lah konon yang berwarna merah. Maknanya kalau ada orang lain dapat hidayah sebab dia tengok kita saja, tuan-tuan, ataupun dia dengar suara azan kita, ataupun dia dengar doa kita, Masya Allah, berdoa ketika di masjid, suara kita tu kan terdengar di corong-corong speaker tu, Masya Allah, dia pun dengar, Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, ya Allah. Mereka tak tahu ni doa Nabi SAW, Allah mahdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah petunjuk pada kaumku, ya Allah, terutama yang belum lagi Islam, ya Allah, beri hidayah pada mereka, sungguh mereka tak tahu selama ini, ya Allah, mereka menyembah selain padamu, ya Allah, mereka sembah Jesus, mereka sembah pokok, itu bukan Tuhan, mereka tak tahu, ya Allah, yang Tuhan sebenar adalah Engkau, beri hidayah pada mereka, ya Allah. Maka Allah pun beri hidayah, tuan-tuan. Ataupun kita doa seperti doa ini, tuan-tuan. Apa doanya? Allahumma ja'alni sababan limani tada. Ya Allah, jadikan aku, ya Allah, penyebab orang lain dapat hidayah. Tuan-tuan boleh amal doa ini. Ya Allah, Allahumma ja'alna sababan limani tada, jadikan kami penyebab orang lain dapat hidayah, ya Allah. Hak tu kita doa pada Allah. Tuan-tuan, jangan kita jadi orang yang menjadi penyebab orang tak nak datang rumah Allah. Itu bahaya, tuan-tuan. Biar kita menjadi penyebab, sebab dia aku datang masjid, sebab dialah aku datang kuliah ilmu, sebab dialah aku suka Al-Quran, pandai baca Quran. Kalau bukan dia, aku tak boleh baca Quran sampai sekarang. Sebab dialah aku datang masjid. Sebab apa? Dia tarik aku, dia tarik aku main datang masjid. Kau ni lama kau tak datang masjid, tak pernah langsung, mungkin dalam setahun tengok muka kau di masjid. Dia tarik. Bila dia tarik dengan paksa sampai di masjid, Masya Allah, kawan tu pun sembahyang. Sembahyang mungkin tak tahu baca apa, waktu wuduk pun tak pandai lagi, tapi dia ajak sembahyang, kau masuk dalam saf, dia pun ikut masuk dalam saf. Sembahyang, tuan-tuan, waktu sujud menangis dia, tuan-tuan. Aku tak pernah pun sembahyang kat masjid ni kali pertama, dia kata. Berkat kali pertama dia sujud di masjid tersebut, Allah campakkan hidayah kepadanya waktu dia sujud tersebut. Dan ketika itu dan selepas daripada itu, dia tak pernah tinggalkan masjid. Setiap kali azan dia mesti datang masjid. Allah. Tu sebab, tuan-tuan, amalkan doa ni. Tuan-tuan boleh amal, Tuan Imam boleh amal, Tuan Bilal, semualah, siapa pun boleh. Allahumma ja'alna sababan limani tada. Ya Allah, jadikan aku penyebab orang lain dapat hidayah. Kalau ja'alna kami, kalau ja'alni aku, tuan-tuan, Allahumma ja'alni sababan limani tada, jadikan aku, ya Allah, penyebab orang lain dapat hidayah. Allahu akbar. Amin ya rabbal alamin.
Tuan-tuan, semoga kita semua ini yang berada di masjid ini, yang dengar kuliah ini, menjadi penyebab orang lain memperolehi hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan kita nak bagi hidayah bukan tugas kita. Ya Allah, kalau boleh kau beri hidayah kepada kawan tu, bukan tugas kita. Tuan-tuan, ya Allah, aku nak bagi hidayah kat jiran aku, ya Allah, bukan tugas kita bagi hidayah. Yang berikan hidayah milik Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Muhammad tak ada kuasa untuk beri hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah Ta'ala lah yang berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah berkehendak aku nak bagi hidayah kepada orang ni, lambat aku tengok dia sembah patung, Allah bagi hidayah, tuan-tuan. Masya Allah. Perlu Islam? Perlu Islam, tuan-tuan. Ini kerana kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tahu, manusia nombor satu yang menjadi penyebab orang lain mendapat hidayah daripada Allah, manusia nombor satu itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika Nabi terima Islam, ataupun kita kata sebagai terima wahyu daripada Allah, hak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah pada ketika itu, maka semua penduduk Madinah Al-Munawwarah dan penduduk Makkah Al-Mukarramah dan Ethiopia di Habsyah memeluk agama Islam. Abu Bakar perlu Islam, isteri Nabi perlu Islam, Sayyidina Ali perlu Islam, Zaid bin Sabit perlu Islam, Umar Al-Khattab perlu Islam, Abu Bakar perlu Islam. Semua sahabat-sahabat Nabi yang dahulunya ada sebagian yang menyembah selain daripada Allah, memeluk agama Allah, agama Islam berkat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita kena ikut cara dakwah Nabi SAW. Masya Allah, bila kita ikut Nabi SAW, kita akan rasa tenang, yakin, tuan-tuan. Masya Allah. Ustaz, dah lama dah saya berdakwah, orang tak terima pun. Tuan-tuan, berdakwah ni ada cabaran. Ada kala orang terima, ada kala orang tak terima. Ada kala dapat pujian, ada kala dapat cemuhan. Masya Allah. Tapi di dalam Islam kita diajar, Masya Allah, bila berdakwah ikhlas kerana Allah. Apapun yang orang kata, apapun cemuan daripada orang, ingat Nabi Muhammad SAW lebih lagi daripada itu. Sampai ada yang nak bunuh Nabi SAW, tapi Allah telah selamatkan Nabi SAW. Ya Rasulullah, berhijrah ke Madinah, mereka nak bunuh kamu. Nabi berhijrah. Nabi Isa AS berdakwah, nak dibunuh Nabi Isa, tapi Allah Ta'ala selamatkan Isa. Wa idh kafaftu bani Israila anka idza idh ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Ketika aku selamatkan kamu wahai Isa daripada bunuhan, yakni daripada Bani Israel yang nak bunuh kamu wahai Isa, tapi aku selamatkan kamu, kata Allah Azza wa Jalla. Sedangkan waktu itu mereka membawa bukti-bukti yang jelas nak tuduh kamu sebagai orang yang bersalah pada ketika itu, tapi aku selamatkan engkau wahai Isa. Ketika aku selamatkan engkau, mereka kata ini semua sihir. Maksudnya ketika mereka bunuh sahabat Nabi Isa, mereka tak jumpa Isa yang asli, yang sebenar. Mereka kata habislah, kita dah kena sihir. Dah, kerana mereka tahu Isa AS memiliki mukjizat yang agung. Tuan-tuan, antara mukjizat Nabi Isa lagi yang paling Masya Allah terbaik, tuan-tuan, dia boleh minta pada Allah Ta'ala makanan dan hidangan daripada langit. Masya Allah. Jadi bila Hawariyin minta pada Isa, idh qala al-hawariyun, berkata Hawariyun, ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzilu alaina ma'idatan minas sama. Kata Hawariyin, Isa, mampu tak engkau minta pada Allah Tuhan, dan mampu tak Allah Tuhanmu tu untuk turunkan hidangan makanan daripada langit kepada kami, kerana kami tak pernah makan, wahai Isa AS. Jadi Isa kata, ittaqullah, takwalah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah, kerana permintaan mereka itu sangat-sangat besar. Masya Allah. Tuan-tuan, kata Isa, ittaqullah in kuntum mu'minin, kamu kena takut pada Allah andai benar kamu yakin dan percaya pada Allah. Kata mereka, qalu nuridu an na'kula minha, wahai Isa,
Tujuan kami suruh kami minta makanan hidangan kepada Allah Ta'ala supaya kami boleh ambil barakah, boleh makan. Wa tatma'inna qulubuna, supaya tenang hati kami. Wa na'lama, dan supaya kami mengetahui anta saddaqtana, supaya kamu benar dan Allah Tuhan kamu itu juga benar. Masya Allah. Dia kata begitu tuan-tuan. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menyaksikan kebenaran dan kebesaran itu wahai Isa. Isa alaihissalam pun buktikan tuan-tuan. Isa alaihissalam angkat tangan, Masya Allah. Ada kata Isa suruh mereka ni berpuasa 30 hari dulu. Macam kita puasa bulan Ramadan. Nak minta sesuatu pada Allah, disuruh puasa dulu. Mau kena puasa dulu 30 hari. Habis selesai puasa, Nabi Isa solat 2 rakaat. Allahu Akbar. Habis solat 2 rakaat, Nabi Isa pandang ke langit. Dia tengok ke langit dan dia pejamkan mata. Tiba-tiba turun hidangan daripada langit. Masya Allah. Makanan turun daripada langit turun. Masya Allah. Nabi Isa angkat tangan doa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Kata Allah Ta'ala yang dirakamkan dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 114, Nabi Isa angkat tangan doa pada Allah. Wahai Allah Tuhanku, Masya Allah, turunkan hidangan makanan daripada langit, yang turunnya hidangan itu menjadi perayaan bagi kami yang ada pada sekarang ini dan yang ada selepas daripada kami, ya Allah, sebagai tanda kebesaran dan keagunganmu, ya Allah. Urzuqna, rezekikan kami, wa anta khairur razikin, engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Tuan-tuan, turun hidangan, turun, Masya Allah. Di dalam tafsir disebut turun hidangan itu berbentuk makanan, 7 buku roti dan juga 7 ekor ikan yang sudah dipanggang, Masya Allah. Dan ikan itu besar, Masya Allah. Ada kata begitu. Ada kata setiap yang turun daripada langit, makanan yang dirasakan oleh Isa dan juga para hawariyin pada ketika itu adalah makanan daripada syurga Allah Ta'ala. Daripada syurga diambil makanan, turun tuan-tuan. Mereka pun rasa, Masya Allah. Ada kata 7 ekor ikan dan 7 buku roti. Setiap kali mereka makan, ikan itu, roti itu takkan habis. Setiap kali mereka makan, mereka rasa dekat lidah enak dan sedap, bergantung kepada lidah yang merasainya. Maknanya kalau aku rasa, nak rasa macam tu rasanya. Dia rasa, tuan-tuan, begitulah rasanya. Tak sama dengan kawan. Kawan rasa lain, dia rasa lain. Maksudnya sesuai dengan rasa setiap lidah pada ketika itu. Contoh, saya nak rasa macam rasanya manis, ada pak rasa tu. Dia pula rasa macam nak masam masin, contoh misalnya, dapat juga. Pula macam mana? Masam manis, sabar juga. Masam manis semua dapat, Masya Allah. Tapi Allah Ta'ala kata setelah turun hidangan itu, wa Isa, nah, kata Allah Ta'ala, inni munazziluha alaikum, aku turunkan pada kamu makanan dan hidangan itu. Tapi ingat wahai Isa, fama yakfur ba'du minkum, siapa yang kufur kepada aku selepas daripada hidangan itu turun, fa inni u'adzibuhu ahadan azaban la u'adzibu ahadan minal alamin, aku tidak, kata Allah Ta'ala, siapa yang kufur aku akan azab dia, kata Allah Ta'ala. Dan azab aku itu sangat pedih, yang tidak pernah pun aku azab salah seorang daripada makhluk-makhluk aku sebelum ini. Allahu Akbar. Tuan-tuan, selepas mereka makan hidangan itu, ada tak yang kufur pada Allah? Ada, tuan-tuan. Masya Allah. Isa kata hari ini makan sampai habis, jangan ada yang simpan untuk esok hari. Tuan-tuan, dikatakan makanan itu turun selama 40 hari. Masya Allah, 40 hari turun, tuan-tuan. Makanan turun, tapi makan hari ini kena habis hari ini juga. Esok hari kedua turun lagi makan daripada lagi. Masya Allah. Sampai 40 hari, sampai 40 hari. Jadi bila dah habis waktu tu, ada sebahagian daripada Bani Israel ni yang datang, Masya Allah. Dia makan tersebut, ambil sebahagian lagi dia simpan. Dia curi, tuan-tuan. Dia kata esok dah habis waktu dah, baik kita simpan, takut esok tak ada makanan. Tuan-tuan, waktu tu memang mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan tak ada makanan. Tiba-tiba ada makanan, mereka pun ambil, sembunyi sebahagian, Masya Allah, ataupun mereka curi tanpa pengetahuan Isa AS. Tuan-tuan, dengan izin Allah Ta'ala, hak orang yang curi tadi ni diazab Allah Ta'ala. Tuan-tuan tahu apa azab dia?
Diubah wajah mereka dan bentuk tubuh mereka macam kera dan khinzir, na'udzubillah. Sampai mati, ya, sampai mati. Mereka dihina Allah Ta'ala. Itu sebab tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kurniakan pada kita nikmat, syukuri, Masya Allah. Tuan-tuan, jangan buat culas, kan? Jangan buat sesuatu perbuatan dengan nikmat tersebut, kita buat perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala. Takut nanti Allah Ta'ala azab kita, sebagaimana azab pada umat Bani Israel di zaman kita Isa alaihissalam. Itu Nabi kita, Masya Allah. Jadi mereka mati, Ustaz, mati. Sampai mati kena azab macam kera dan khinzir, na'udzubillah min zalim. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Isa alaihissalam kata kepada Allah, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, andai engkau azab mereka ya Allah, mereka juga hamba-hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau ampunkan mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana ya Allah. Tapi Allah Ta'ala dengan takdirnya sudah pun mengazab mereka. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ketika baca ayat tersebut, Nabi Muhammad nangis, tuan-tuan. Nabi nangis, Masya Allah. Dengar perkataan azab Allah, Nabi nangis, tuan-tuan. Itu Nabi SAW. Nabi SAW dengar rintihan Nabi Isa, rintihan Nabi Ibrahim AS, Nabi menitis air mata. Dua ayat dalam Quran yang disebutkan bahawasanya ketika Nabi tadabbur Al-Quran tersebut, Nabi baca Masya Allah sampai pada ayat 118 Al-Ma'idah, Nabi menangis. Sampai pada ayat 36 surah Ibrahim, Nabi menangis. Apakah ayatnya? Yang pertama, rintihan Nabi Isa, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, itu juga hamba-Mu ya Allah. Kalau engkau ampunkan mereka, engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana ya Allah. Kata Nabi Ibrahim pula, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ni berhala ni, hak tuhan-tuhan palsu ni telah banyak menyesatkan manusia. Nabi baca, Nabi nangis. Tuan-tuan, Nabi baca, Ibrahim dia doa pada Allah, ya Allah, ni berhala banyak sesatkan orang, tuan-tuan. Dia kata, ya Allah, ni semua banyak menyesatkan manusia. Siapa yang ikut aku ya Allah, maka sungguhnya dia tergolong di kalangan aku. Mana Islam, Masya Allah, menyerah diri pada Allah, menyembah Allah Azza wa Jalla. Wa man asani, siapa yang bermaksiat, yang ingkar ya Allah, fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun dan engkau maha penyayang ya Allah. Nabi menangis, tuan-tuan. Datang Jibril alaihissalam. Jibril mau pergi jumpa Rasulullah. Kenapa dia nangis? Tanya dekat dia, ya Rasulullah, Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu nangis? Kata Nabi SAW, wahai Jibril, aku menangis kerana memikirkan umat aku. Allahu Akbar. Tangisan Nabi SAW, cucuran air mata Nabi SAW menyebabkan Allah Ta'ala prihatin. Sampai-sampai tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh Jibril turun tengok Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia menangis? Datang Jibril alaihissalam turun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah tanya, kenapa kamu nangis? Allah. Nabi SAW jawab, kerana umat aku, wahai Jibril. Jibril pun beritahu Allah, ya Allah, engkau tahu kenapa Rasulullah nangis. Rasulullah nangis kerana memikirkan umat dia ya Allah. Ya Jibril, turun lagi, tanya dekat Nabi SAW, beritahu dekat dia, aku tidak akan menyebabkan dia bersedih lagi terhadap umatnya, dan aku akan sentiasa buat dia senang kerana umat dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tuan-tuan, jangan buat Nabi Muhammad sedih. Di akhir zaman Nabi tak ada, tuan-tuan, tapi di hari akhirat kita berjumpa dengan Rasulullah. Tapi jangan buat Nabi Muhammad sedih. Kenapa Nabi Muhammad boleh sedih? Iaitulah apabila umat dia tidak menyembah Allah Azza wa Jalla, menyembah selain daripada Allah, melakukan kemungkaran, jauh daripada sunnah Nabi SAW, jauh daripada Quran, jauh daripada rumah Allah, jauh daripada zikir kepada Allah, jauh daripada orang Islam, tak bersama bersatu hati ataupun berganding bahu sesama orang Islam, berpecah sesama Islam. Nabi akan sedih, tuan-tuan.
Tuan-tuan, jangan buat Nabi SAW sedih, tapi buatlah Nabi SAW bergembira dan seronok kepada kita, umat dia. InsyaAllah kita pasti akan mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW, insyaAllah billahi ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, doa yang didoakan oleh Isa AS tadi, tuan-tuan pun boleh amalkan. So ada doa kita nak kongsi. Yang pertama tadi kan, Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Yang kedua, doa seperti ini tuan-tuan. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kepada kami, ke atas kami, hidangan makanan daripada langit. Itu yang turun hujan tuan-tuan. Masya Allah. Mungkin ada orang doa begitu, itu yang turun hujan. Itu antara makanan daripada langit tuan-tuan. Dan minuman Masya Allah, itu daripada langit semua tu. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami telah turunkan air daripada langit sebagai air hujan yang suci. Allah Akbar. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami telah turunkan daripada langit air yang berkat. Allah Akbar. Allah Ta'ala sebut satu air berkat, satu air suci. Tuan-tuan, so ambillah wuduk. Saya tadi hujan turun, Masya Allah, saya ambil wuduk tuan-tuan. Ambil wuduk dengan air hujan. Air mutlak. 7 air mutlak. Salah satu di antaranya air hujan, air suci, tak ada campur dengan teh ais, Milo ais, tak ada tuan-tuan. Suci sungguh, bersih, jernih. Masya Allah. Dan kalau pergi tempat salji, saya pun nak berwuduk dengan salji juga. Macam mana tu Ustaz? Salji bentuk ais. Tak apa, kita ambil salji, sapu-sapu. Tuan-tuan, esok nak pergi Tokyo ke, pergi Jepun, Masya Allah, Turki, turun salji, saya pun nak berwuduk dengan air salji itu. 7 air suci. Hak 7 saya nak berwuduk insya-Allah. Air salji, air laut, air hujan, air apa lagi? Mata air, Masya Allah. Tu air mata air tu. Air embun, air perigi, dan juga air kolam kita. Hak 7 air sungai itu. 7 saya nak berwuduk. Ingat nak cari 7 Dragon Ball ya, saya kata. Nak cari 7 bola hak di mana-mana. Mau tak cari hak tu tuan-tuan, tu tak penting, Allah tak tanya. Allah tak tanya di akhirat, mana 7 bola dragon yang kau cari dekat dunia dulu? Tak ada tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala akan tanya, dulu kau solat, kau guna air wudu apa? Air wudu apa guna tuan-tuan? Kita cari air wudu hak 7 yang suci, yang Masya Allah, bila kita bersuci dengan dia, Masya Allah, Allah Ta'ala akan pandang kita dengan rahmatnya, kerana waktu itu kita menyembah dia dengan air yang suci, yang daripada ciptaan dia sendiri. Boleh ya insya-Allah ya tuan-tuan. Jadi Masya Allah, tabarakallah, amalkan doa 114 Al-Ma'idah. Doa Nabi Isa meminta hidangan makanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah doanya? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini doa ni tuan-tuan. Esok Nabi Isa AS, Masya Allah, bila dah habis bunuh Dajjal, Masya Allah tuan-tuan, rezeki waktu tu melimpah ruah. Sampai-sampai tak ada orang nak terima zakat lagi, sedekah pun tak mau. Dah masing-masing Masya Allah dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Allah. Ada duit emas dekat bawah tu, kalau jatuh pun orang tak pungut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab masing-masing sudah memiliki kekayaan tersendiri. Dan tidak memerlukan lagi wang ataupun duit ataupun hasil orang lain. Masing-masing ada hasil sendiri. Dan kalau mereka ambil hak duit yang dipungut tu, takut-takut jadi syubhat ataupun haram yang menyebabkan Allah campakkan dia dalam neraka, kerana iman mereka begitu tinggi tuan-tuan. Sekarang ni Masya Allah, haram tak haram dia ambil juga tuan-tuan. Tak fikir sebab apa? Iman tu tak ada, ataupun iman tu tipis. Tak apa tuan-tuan, dia kata Nabi SAW, satu saja tuan-tuan yang masuk di dalam darah daging kita daripada minal suhti, daripada sumber haram, fannaru aulabi, neraka yang layak untuk membakar dia. So di zaman Isa AS, waktu tu Masya Allah melimpah ruah tuan-tuan. Sampai-sampai orang dah dapat harta masing-masing. Itu keadilan Isa AS. Allah turunkan rezeki daripada langit, daripada bumi keluar. Semua mendapat rezeki yang begitu Masya Allah, begitu mengkagumkan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kalau ada rezeki panjang umur, semoga kita tergolong di kalangan Nabi Isa pada ketika itu. Masya Allah. Kalau tak, kita pun kita punya anak, cucu, cicit kita, Masya Allah. Bagi kita ni sudah masuk akhir-akhir
Akhir zaman, Masya Allah. Tak Isa nak turun ke ataupun belum, wallahu ta'ala walam. Hanya Allah Ta'ala yang tahu, tuan-tuan. Dan kalau Isa AS turun, semoga kita termasuk di kalangan itu. Tapi kalaulah Dajjal dulu muncul, kita pun ada waktu tu takut-takut, na'udzubillah, semoga kita bukan tergolong di kalangan orang yang mengikut dan terpengaruh dengan dakwah Dajjal. Dan kita moga-moga termasuk orang yang menentang dia. Mungkin berkat bacaan Al-Kahfi kita ada, mungkin berkat kita punya amalan lain sehingga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah Ad-Dajjal. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, doa semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dunia dan selamatkan kita di negeri akhirat, insya-Allah bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Boleh tuan-tuan, insya-Allah ada rezeki kita akan sambung pada bulan akan datang, insya-Allah. Wallahu ta'ala wa alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil alaina, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takun lana 'idan li'awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairaz raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang dapat hidayah-Mu ya Allah, dan juga kurniakan kepada kami ya Allah, turunkan pada kami ya Allah hidangan dan makan daripada langit ya Allah, sebagai perayaan buat kami ya Allah, dan pada umat selepas daripada kami ya Allah, dan sebagai tanda kebesaran daripada-Mu ya Allah. Warzuqna, dan kurniakan pada kami rezeki ya Allah, wa anta khairaz raziqin, dan Kau sebaik-baik pemberi rezeki ya Allah. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada bi barakati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami penyebab orang lain dapat hidayah dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma arhamna Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan lana maulana rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai hidayah buat kami ya Allah, sebagai cahaya buat kami ya Allah, dan rahmat buat kami ya Allah. Ya Allah, ingatkan kami apa yang telah kami lupa ya Allah, dan ajarkan kepada kami ya Allah apa yang kami tidak tahu ya Allah, dan kurniakan kepada kami rezeki untuk membacanya ya Allah. Ini baca Quran di waktu pagi dan di waktu malam ya Allah, dengan berkat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir.